Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua warga SKS TV. Bersiaran sekali lagi kita di channel YouTube SK Sungai Terbaru untuk satu lagi sesi perkongsian ilmu seri PDPR. Hari ini kita ada bersama dengan Cikgu Farouk. Okey, sebelum itu saya mengucapkan mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Guru Besar, Puan Raja Asyara binti Raja Jaafar, para pentadbir yang sentiasa memberi sokongan, seterusnya guru-guru SK Sungai Terbaru yang hebat-hebat semuanya. Dan Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk satu lagi sesi perkongsian ilmu. Terima kasih kami ucapkan kepada semua guru yang sudi menonton kami pagi ini secara live. Walaupun pagi ni kita tengok keadaan dekat luar sana tu agak mendung. Tadi tempat saya tadi hujan sekejap. Kan pagi-pagi ni sedap tak selimut sebenarnya kan. Okay, tapi kita nak belajar. Jadi kita korbankan sedikit masa kita untuk sama-sama mendengar apa yang Cikgu Farouk akan sampaikan pada hari ini. Okay, tajuk kita hari ini ialah Google Classroom, medium utama PDPR. Betul ya Farouk? Betul. Okey, jadi kita tak nak buang masa lagi. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Farouk untuk sesi perkongsian seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Najib sebagai moderator kita pada hari ini. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan kongsi sikit lah. Saya akan berkongsi sikit ilmu tentang Google Classroom. Okey, Google Classroom sebagai satu medium utama PDPR. Okey, kenapa saya panggil dia sebagai medium utama? Sebab dia adalah macam satu tapak yang kita masukkan pelbagai aplikasi yang kita gunakan untuk sesi PDPR. Okey, jadi selaras lah. Kalau semua cikgu guna Google Classroom, nampak cantik lah berbanding kalau kita gunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kalau bercampur-campur nampak tak selaras lah. Okey, jadi kita tengok apa dia Google Classroom. Okey, Google Classroom adalah perkhidmatan web percuma yang dibangunkan oleh Google untuk sekolah, bertujuan untuk memudahkan guru membuat, mengedarkan dan menilai tugasan. Okey, ini tujuan utama dia dibangunkanlah satu web yang percuma. Kita ada Gmail, kita boleh pakai. Okey, tujuan Google Classroom, yang utamanya adalah menyelaraskan proses berfungsi fail antara guru dengan pelajar. Dia sebagai satu perantara lah. Kita nak menghubungkan, lagi-lagi dalam situasi PDPR ni kan. Jadi Google Classroom ni kita boleh jadikan sebagai perantara utama lah untuk berkomunikasi, untuk share file, untuk buat tugasan dan sebagainya. Apa dia kelebihan sebenarnya Google Classroom ni? Dia sebenarnya kelebihan dia banyak, tapi saya ambil 5 yang utama sajalah. Yang pertamanya dia mudah diakses, disemak. Mudah diakses maksudnya kalau ada internet dah boleh akses lah. Dan dia boleh akses menggunakan telefon, menggunakan komputer dan sebagainya. Untuk disemak dia ada bahagian-bahagian untuk kita tengok senarai nama murid, ataupun kita boleh berikan markah, kita boleh tengok siapa yang boleh buat atau siapa yang tak siap lagi, siapa yang dah buat, dah hantar, siapa yang tak aktif dan sebagainya. Kita boleh check lah. Yang keduanya sebagai pendedahan awal kepada murid-murid untuk situasi alam pekerjaan nantilah. Alam pekerjaan kita tak pakai WhatsApp sangat. Biasanya kita tak pakai media sosial untuk berkomunikasi dengan organisasi kita. Biasanya kalau office dia pakai email, kalau dalam universiti dia akan menggunakan sistem LMS. Contoh macam Schoology, macam My Team, Microsoft Team, ataupun Google Classroom lah, untuk dia punya dia punya satu untuk share file-file dan sebagainya. Yang ketiga menjimatkan masa.
Okey, jimatkan masa sebab dia sangat tersusun lah berbanding dengan contoh kalau kita WhatsApp, kita kena scroll, nak kena cari kan balik apa yang kita share sebelum-sebelum ni kan. Jadi ni dia lebih tersusun lah, kita nak jimat lah masa kita nak cari balik kita punya file tu. Okey, yang keempat, jimat kertas. Okey, jimat kertas kalau dalam PPR kita pakai memang 100, boleh kata kebanyakannya pakai online lah. Okey, jadi kalau dalam PDPC kita banyak pakai buku kan. Tapi kalau Google Classroom ni kita boleh jimatkan banyak kertas lah berbanding kalau kita pakai photostat apa-apa dan sebagainya kan. Maksudnya murid terus buat dalam tu dan terus submit sahaja, tak payah tulis dalam buku, tak payah cikgu nak photostat helaian banyak-banyak. Okey. Yang kelima, meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama. Okey, kalau komunikasi ni kita boleh komen, okey, cikgu boleh bagi penugahan positif, bagi pujian kepada hasil kerja murid-murid. Lepas tu kita boleh kolaborasi dengan guru-guru lain. Okey, dalam Google, dalam kelas ni kita boleh add juga guru-guru lain bekerjasama dengan kita, ataupun add kita punya pentadbir. Jadi pentadbir boleh akses kita punya kelas tu, dia boleh pantau, dia boleh tengok, dia boleh check kita punya tugasan. Okey, dan bekerjasama lah. Kerjasama ni antara murid-murid, kita boleh bagi kerja kumpulan. Okey, kalau dalam Google punya aplikasi ni kebanyakan dia ada dia boleh share, dia boleh collaborate. Kita boleh add email dekat kita punya file tu, kita boleh beri orang lain untuk masuk dalam file kita. Itu adalah salah satu kelebihan lah Google punya aplikasi. Okey, jadi apa yang kita akan belajar hari ni lah ni kira macam basic sajalah. Saya rasa kebanyakan cikgu pun dah biasa menggunakan. Okey, yang pertama, membina kelas. Okey, nak bina kelas, contohnya biasanya guru kelas lah ataupun guru subjek, dia akan bina kelas dia dan masukkan murid-murid dia dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita akan belajar macam mana nak tukar tim. Okey, tim kita ni dia punya rupa bentuk lah kita punya kelas tu. Nak warna ni ke, nak gambar header tu dia nak buat sendiri ke, ataupun nak guna yang sedia ada ke, kita akan tengok nanti. Okey, yang ketiga, kita boleh menambah guru dan murid-murid. Ini saya rasa sangat menarik lah. Kita boleh berkolaborasi dengan guru lain. Okey, contohnya kalau kita buat satu kelas, guru kelas dia buat satu kelas dia, lepas tu dia add guru-guru subjek dalam tu. Okey, jadi dia jadi satu benda yang sentiasa kita boleh tengok juga tugas yang diberikan oleh guru-guru lain. Mungkin kita boleh dapat idea, kita boleh dapat ilmu baru berdasarkan apa yang cikgu-cikgu share pada anak murid dia kan. Jadi kita pun secara tak langsung kita motivate kita punya diri lah. Okey, dan menambah murid lah, murid macam biasa. Okey, yang keempat, kita boleh membina topik. Topik ni kita boleh bina untuk kita kategorikan kita punya bahagian-bahagian kita nak letak tugasan tu. Contohnya kita nak susun berdasarkan topik ataupun unit dalam buku teks. Boleh kita susun-susun, maksudnya senang nak cari lah nanti. Ataupun kita boleh gunakan untuk bina topik ni sebagai bahagian-bahagian guru-guru subjek. Kita boleh masukkan nama mata pelajaran dia, nama guru dia, lepas tu maksudnya cikgu tu akan post dekat bahagian dia sajalah, bahagian subjek dia saja. Jadi tak adalah bercampur benda tu kan. Kalau tak nanti kan bercampur semua subjek. Jadi kita boleh gunakan kaedah nombor 4 ni. Okey, nombor 5, kita akan membina dan memberi tugasan. Rasa-rasanya ni senang je. Kita boleh buat tugasan lah menggunakan aplikasi Google Dokumen, Google Sheet, Google Form dan sebagainya. Okey, yang keenam, kita dapat menambah bahan ni material lah, bahan-bahan sokongan kita dapat daripada internet, artikel, surat khabar dan sebagainya, video dan sebagainya. Kita boleh
letak sebagai tambahan lah. Jadi bila-bila murid boleh tengok lah untuk tambah dia punya ilmu pengetahuan di luar daripada buku teks ni. Kita tak nak lah fokus buku teks saja kan, kita nak tambah juga material-material lain yang dapat membantu. Contohnya kalau dapat material lain tu, mungkin dia akan aplikasikan dia punya tugasan tu lebih kreatif. Jadi kita boleh bagilah band tinggi sikit ataupun tahap TP yang tinggi berdasarkan kalau digunakan bahan-bahan yang kita bagi tu kan. Okey, yang ketujuh, kita nak bagi grade kepada anak murid kita berdasarkan tugasan yang telah diberi. Kita boleh gradekan dia, bagi markah berapa kita nak bagilah. Okey, yang ke-8, kita boleh beri komen. Komen ni berdasarkan apa tugasan dia. Kalau kita nak minta dia pembetulan ke, kita nak minta dia buat semula ke kan, ataupun kita kata dia punya tugasan ni bagus, kita ucap tahniah, kita bagi penugahan positif dan sebagainya. Itu cara kita nak menggalakkan lagi lah murid tu untuk buat tugasan. Macam-macam lah, kita boleh komen je lah, komen je dekat kita punya assignment yang telah kita bagi tu. Okay, yang ke-9, kita nak pulangkan tugasan balik. Kita dah bagi tugasan, lepas tu kita dah berikan tugasan, lepas tu murid dah buat tugasan tu, kita kena pulang balik, kita tanda kita kena pulang balik. Sebab murid pun nak tengok juga apa sebenarnya yang cikgu tanda ni kan. Kita tak boleh lah kita simpan untuk kita kena bagi balik supaya murid-murid tu boleh tengok apa sebenarnya yang silap-silap yang telah dibuat. Okey, dan yang ke-10, kita boleh semak tugasan. Okey, dia macam ada senarai nama lah, kita boleh semak siapa yang siap, siapa yang tak siap, siapa yang dah buat, siapa yang belum buat, dan sebagainya. Okey, jadi kita akan teruslah ke paparan. Ada 5 Okey, jadi cikgu-cikgu digalakkan lah masuk menggunakan portal D5, sebab kita antara, kalau tak silap itu Cik Razi cakap lah, kita antara sekolah yang tak aktif lah dalam menggunakan Google Classroom. Jadi dengan cara ni kita boleh meningkatkan lah kita punya ranking tu, naik sikit daripada yang tercorot ke apa kan, kita boleh naikkan. Jadi penggunaan D5 ni sangat-sangat penting, jadi cikgu gunakanlah. Okey, kita klik guru. Okey, biasa kita cari Google Classroom lah dalam aktiviti. Okey, jumpa Google Classroom, kita boleh masuk. Okey, kejap saya besarkan sikit. Okey, jadi ini paparan yang pertama lah. Bila kita masuk terus Google Classroom menggunakan kita punya email MOE tu kan, ini adalah paparan yang pertama berdasarkan apa yang kita ada lah, kelas-kelas kita ataupun kita pun jadi student sebenarnya. Dia akan terpapar kat sini lah. Okey, contohnya kita yang pertama tadi, kita nak buat kelas kan, kita nak bina satu kelas yang baru. Okey, jadi dia kat atas kanan ni dia ada simbol tambah. Okey, simbol tambah, kita klik create class. Kita nak bina kelas baru ni Okey, jadi untuk kelas, contoh kita buat kelas ni, contohnya satu dinamik lepas tu saya galakkan lah tulis tahun sekali. Ni nak tahulah batch berapa budak tu kan, murid tu batch berapa. Okey, sebab kadang-kadang tahun depan pun kita ajar satu dinamik juga, jadi kita takut nanti kan tertukar. Jadi kita buat dia punya tahun sekali, tahun semasa lah. Yang lain-lain ni boleh nak tak nama ke, tak subjek ke, tak pulang, tapi saya kosongkan je lah. Lepas tu kita klik create ni.
untuk dibinalah kita punya kelas dalam beberapa saat. Okey, sekarang ni kita punya kelas dah terhasil. Okey, inilah rupa kelas kita. Okey. Okey, jadi yang keduanya kita akan, ni dah bina kelas lah ya. Yang nombor 1 tadi dah selesai. Kita dah siap dah bina kelas. Okey, yang seterusnya kita akan nak tukar tim. Nak tukar tim, kita tak nak warna biru kan. Contohnya kita tak minat warna biru, kita nak tukar lah. Kita cari dekat sini bahagian select team ni, kita tekan, kita boleh pilih lah mana-mana yang ada kan. Ni kita boleh carilah general. Okey, berdasarkan apa ni, kategori ke apa ke. Kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Okey, berdasarkan subjek ke kelas kita kan. Contoh kita nak warna purple ni kan. Okey, kita select. Secara automatik nanti dia akan tukar tim yang lain lah, warna lain. Dan sama sekali dengan tulisan dia. Tulisan dia pun akan ikut berdasarkan tim kita lah, tulisan ni. Okey. Okey, jadi itu cara kita nak menukar tim lah. Okey, kalau cikgu rasa tak nak lah pakai tim, cikgu boleh upload foto ni. Foto ni maksudnya kita punya yang kita hasilkan sendirilah. Kita hasilkan sendiri. Kita tak kisahlah pakai apa-apa ke, pakai Canva ke apa, kita buat satu header dan kita boleh upload dekat sini. Okey, contohnya saya tekan sini upload. Ni kita carilah mana kita simpan tu kan. Okey, contohnya saya dah buat satu. Kita try yang ni dululah. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni. Ini gambar saya lah. Kalau cikgu ajar ikut subjek, boleh letak gambar cikgu kan. Okey, contohlah ini saya tunjuk dulu Okey, dekat sini dah ada nama cikgu dah. Okey, dah ada nama cikgu, dah ada nampak background, tapi background dia kabur sikit lah berbanding dengan kita pakai tim tadi. Okey, kalau kita tak nak pakai gambar kita kan, contoh kita guru kelas, dalam tu cikgu-cikgu lain pun ada. Okey, kita tak payahlah letak gambar kita. Mungkin kita nak buat satu, letak gambar semua cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni saya nak cuba header lain lah. Kita upload header yang general sikit. Dia tak fokuskan seorang-seorang guru kan. Okey, kita buat macam ni je lah. Ni saya pakai GIF image cikgu. Ini GIF image ni dia boleh bergerak-gerak sikit. Nampak menarik sikit lah. Okey. Dekat sini cikgu boleh buat sendiri satu banner, satu header. Bergerak pun boleh masukkan dalam ni. Okey, jadi lebih nampak menarik lah cikgu-cikgu. Murid-murid tengok pun adalah ni kan. Okey. Jadi seterusnya kita akan masuk yang ketiga, menambah guru dan murid. Okey, nak tambah guru dan murid, kita bagi bahagian people ni. Okey, bahagian sini Okey, yang pertama kita nak tambah guru. Okey, guru ni dia maksimum kita boleh tambah dalam 20 orang saja. Tak adalah sampai ramai-ramai. Okey, jadi kita boleh add saja, tekan ni ada gambar orang, ada gambar tambah kat sini kan. Cikgu klik saja. Cikgu boleh type boleh copy paste saja email inilah guru-guru subjek tu dalam ni. Okey, guru-guru subjek cikgu dalam ni lah. Contoh saya masukkan Cikgu Najib, Cikgu Ishraq sebagai guru-guru mata pelajaran. Cikgu Siti Rubika, contoh Cikgu Malik. Okey, contohlah ini saya buat contoh saja. Maksudnya saya tekan je lah invite. Jadi cikgu saya akan tekan invite. Dekat sini saya dah jemput dah cikgu-cikgu tu untuk masuk dalam kelas ni. Ni kalau dia tengah invite ni, dia masih kabur lagi lah. Tapi kalau dia dah terima
jemputan saya tu, dia dah check email, dia dah tekan accept, dia akan gelap lah dia punya tulisan ni macam saya punya nama ni. Okey, itu cara untuk kita add kita punya guru. Kita boleh add juga guru besar, dalam guru besar ke, pentadbir ke, yang cerap kita ke kan, kita boleh add dalam ni, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok bahagian murid. Okey, bahagian murid ni dia sama juga. Kita ada gambar orang ni, kita klik tambah. Kalau murid pula dia boleh maksimum 1000. 1000 orang murid boleh masuk dalam satu kelas. Maksudnya besar lah kapasiti untuk student. Okey, jadi macam biasa cikgu, tapi kalau macam kita dah ada ni kan, senarai nama. Biasa penyelaras dia akan bagi senarai nama kan, kepada kita awal tahun kan. Lepas tu sekali dengan dia punya dia punya email MOE. Jadi kita copy senarai nama tu, kita letak kat sini. Okey, jap saya buat contoh lah saya tutup kejap. Okey, dekat sini contoh lah Okey, ini email guru. Maksudnya saya copy saja email, kalau ni guru lah. Kalau murid, copy saja email murid ni. Okey, copy. Cikgu pergilah balik dekat cikgu punya Google Classroom tadi. Okey, cikgu ketik kat sini, cikgu paste saja. Secara automatik dia dah ada banyak situ lah. Cikgu tak payahlah nak type satu-satu murid tu kan. Cikgu copy, cikgu paste saja dalam ni. Secara automatik dia dah keluar lah semua email murid kita tu. Okey, ni saya test lah nanti kan cikgu boleh keluar balik daripada grup ni. Okey, jadi saya tekan invite. Secara tak langsung murid-murid tu dia akan terima terima email, satu email supaya okey. Okey, cancel. Okey, tak apalah. Okey, ini contoh saja. Jadi secara tak langsung ada murid-murid dah telah di invite kat sini. Tapi nama dia belum accept, jadi masih kabur lah nama dia. Setelah dia accept jemputan ni, dia akan hitam lah kat sini dia akan aktif lah kat sini. Okey, ini saya buat contoh saja. Okey, jadi itu adalah cara kita nak menambah guru dan menambah murid dalam kita punya kelas. Okey, yang keempat kita akan tengok pula macam mana kita nak membina topik. Okey, kita pergi classwork. Okey, kita pergi classwork, kita klik create ni. Okey, lepas tu kita akan klik bahagian topik sini Okey, ini contoh kalau kita nak buat contoh yang pertama, kita buat kelas berdasarkan subjek. Okey, kalau berdasarkan subjek, cikgu buatlah contohnya unit 1. Kekeluargaan. Contohlah kita add. Jadi dekat sini dah ada satu topik. Maksudnya bila cikgu create nanti tugasan-tugasan, assignment, quiz ke apa ke, cikgu boleh masukkan dekat bahagian bawah ni. Dekat sini dia ada senarai lah topik-topik yang kita hasilkan. Contohnya kita masuk lagi topik-topik lain.
Yang kedua, kemasyarakatan. Okey, contoh. Okey, jadi dekat sini dah ada lah dua. Kita boleh drag naikkan ke atas. Unit 1 ikut turutan kita lah. Kita boleh drag saja. Okey, tekan hold, kita alih lah. Okey, kalau kita tak nak, okey, kita delete saja. Okey, kita boleh tersilap ke apa kan, kita boleh delete. Ataupun cara kedua, kita boleh buat menggunakan apa yang saya kata tadilah. Kita collaborate dengan cikgu-cikgu lain. Kita tekan je topik tadi, kita tulis kategori berdasarkan mata pelajaran. Okey, bahasa Melayu. Okey, contohnya Cikgu Malik. Saya guna contoh lah Okey, maksudnya bahasa Melayu kelas tu Cikgu Malik yang ajar. Jadi Cikgu Malik dia akan post dekat bahagian dia sajalah. Maksud dia tak masuk kalau bahagian orang lain atau cikgu subjek yang lain. Okey, contoh kita buat lagi satu. Matematik. Ini subjek matematik Cikgu Najib. Contohlah Okey, jadi setiap subjek dia ada nama. Jadi kita boleh nampak situ lebih tersusun lah. Jadi murid pun dia nak tengok, oh hari ni ada matematik. Okey, dia akan tengok kelas Cikgu Najib matematik. Apa tugasan hari ni. Okey, hari ni esok pula ada ni ada bahasa Melayu. Okey, dia akan tengok bahagian yang ikut jadual lah. Okey. Okey, itu contoh untuk kita nak bina topik. Ada dua cara tadilah. Ikutlah ketetapan keselarasan masing-masing nak pilih yang mana. Itu atas pula saya cuma ajar saja. Ketetapan tu mungkin berdasarkan sekolah, berdasarkan penyelaras dan sebagainya. Okey. Okey, yang kelima. Okey, kelima kita nak bina tugasan. Membina dan memberi tugasan kepada murid-murid lah. Okey, nak beri tugasan tu saya rasa dah biasa, cikgu-cikgu dah biasa buat. Okey, jadi kita klik create sini lah. Okey, kita klik create ni. Kita nak pilih assignment, tugasan assignment lah. Kita pilih yang pertama ni. Okey, kita masukkan kita punya title. Okey, contohnya kita buat kuis ataupun tugasan lah. Kuis tak sesuai pula. Tugasan sekejap. Okey, tadi dan membina ayat. Okey, dari sini cikgu bagi arahan lah, arahan kepada murid. Sila Okey, contohlah arahan macam tu. Sila bina ayat dengan cara yang betul. Okey, cikgu boleh adjust lah sini, nak boldkan ke, terpulang lah. Nak singitkan ke, nak underline ke, itu tak kisahlah. Cikgu boleh adjust tu. Ini saya nak biasa sajalah. Okey, jadi kita boleh add lah apa-apa file yang kita ada untuk sebagai sebagai contoh. Kita ada buat video, kita nak terangkan tentang macam mana nak bina ayat, kita boleh share YouTube kat sini. Okey, kat sini ada link pun boleh juga. Mungkin kita ada website ke apa kan, yang mana-mana kita boleh share link tu, kita boleh paste kat sini sebagai rujukan murid-murid. Okey, contohnya kita buat YouTube.
Okey, kita search saja di dekat YouTube ada tak minat ayat mudah. Okey, jadi kita tapi cikgu kena semak dululah sama ada mendapati dengan cikgu punya tajuk ke tak. Okey, ni saya buat contoh saja, saya add terus. Maksudnya dah ada satu video kat situ untuk murid-murid tengok sebelum dia nak buat tugasan tu, dia boleh tengok dululah video tu. Okey, lepas tu kita nak buat tugasan kita kan. Kita klik create ni yang ada tambah ni. Kita create. Mungkin kita nak buat dalam bentuk dokumen ataupun slide dan sebagainya, form. Kalau form ni lebih kepada kuis lah kan. Okey, ataupun upload bahan dalam buku kan. Kita minta murid-murid buat dalam buku, lepas tu kita minta dia ambil gambar pun boleh, upload dalam form saja. Okey, tapi sekarang ni saya nak buat ni lah, dokumen. Kita klik dokumen. Nanti kan dia akan generate satu Google dokumen untuk kita. Sekejap loading sikit. Okey, yang pertama kita kena namakanlah kita punya file ni. Okey, tugasan PM contohnya hari 25 bulan. Saya letak tarikh lah kan, mungkin senang nak cari. Okey, Julai. Okey, jadi dekat sini kita nak bagi tugasan kepada murid. Okey, contoh yang saya nak buat ni, saya nak buat bina ayat. Okey, jadi mungkin bina ayat ni daripada berdasarkan gambar. Okey, jadi saya insert gambar satu. Kita boleh search web. Contohnya berkelah di tepi pantai. Okey, contohlah tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, sebab dia kalau dalam ni dia akan tapis sikit. Jadi cikgu tak payah cari kat sini, cikgu buka Google search saja. Try berkelah di tepi pantai. Kat sini dia tak filter sangat. Okey, jadi cikgu carilah gambar. Okey, klik image. Okey, kita boleh carilah gambar-gambar yang rasa sesuai. Okey, contoh gambar ni kita nak kita tak nak download dalam komputer kita, mungkin nak jimat space dan sebagainya. Okey, jadi kita klik kanan, kita copy image address saja. Copy image address. Okey, kita patah balik dekat kita punya dokumen tu. Kita insert balik. Insert by URL. Tadi kita dah copy image tadi kan, address tadi kita insertkan. Okey, kita paste kat sini. Okey, kita dah ada satu gambar. Okey, dalam kita punya dokumen lah, kita nak tunjuk kat murid kan. Okey. Okey, seterusnya kita bagilah arahan. Okey, bina 5 ayat berdasarkan gambar di atas. Okey, saya lupa lah, tak nampak cikgu tak nampak, saya kusang sikit lah. Okey. Okey, jadi dekat sini dah ada arahan, cikgu buatlah nombor 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey, jadi kita punya ni pun dah siap lah, simple je lah saya buat ni contoh kan. Okey. Okey, jadi kita dah siap. Kita
pergi balik dekat ni. Okey, kita punya ni dah ada dah. Okey. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk satu kaedah lah Dekat sini dia ada drop down button sini. Cikgu boleh klik. Cikgu nak bagi akses murid tu sama ada dia boleh view saja, tengok saja file ni, ataupun dia boleh edit file ni. Maksudnya kalau edit ni semua orang boleh masuk lah, boleh edit lah kita punya file tadi tu. Tapi saya tak sarankan sebab murid ada 40, takut nanti kan habis lah, macam tu jadi macam-macam kan. Tapi saya nak buat yang ketiga ni, pilihan yang ketiga ni, make a copy for each student. Maksudnya setiap student dia akan dapat satu kopi, dia punya saja. Okey, jadi saya pilih yang ini. Okey. Okey, jadi dekat sini kita bahagian sebelah bahagian sebelah ni, contohnya kita dah siap lah kita punya kita punya tugasan tadi. Kita nak tengok ni bahagian sebelah kita nak buat tugasan ni untuk siapa, untuk kelas mana. Contohnya kita nak buat kelas yang kita buat tadi, satu dinamik 2021, ataupun cikgu ada kelas-kelas lain tapi tugasannya sama je. Cikgu boleh klik satu dinamik dengan satu cekal, tugasan yang sama, cikgu boleh klik dua-dua. Maksudnya dia akan post ke dua-dua sekali lah. Okey. Okey, ini all student. Biasalah kita post kepada semua student. Okey, ni point. Markah kebiasaannya 100. Kita letaklah 100 ke, nak buat 50 ke, terpulang tak ada masalah. Berapa markah lah. Kalau contoh 5 markah, 50 markah, 5 ayat 50 markah contoh, ataupun 100 pun boleh terpulang. Okey, lepas tu due date ini sangat penting lah. Sebab kita tak nak murid tu dia tak buat tugasan berdasarkan masa yang kita bagi. Kalau tak, nanti kan waktu cuti baru dia nak buat, padahal sepatutnya dia buat pada hari dia dapat tugasan tu, mungkin dalam sehari dua boleh siap lah. Tapi kadang-kadang dia tak buat. Lepas tu waktu cuti nanti hujung minggu baru dia nak tergigih-gigih nak buat kan. Jadi ini sangat penting lah. Okey, kita letaklah masa mungkin sehari kan. Mungkin senang sikit ni, bagi sehari je. Okey, boleh masukkan time juga. Ni pilihan lah, nak buat pukul berapa. Contohnya waktu 11.59 malam. Maksudnya lepas tu tak boleh hantar lah dah. Okey, lepas tu topik ni kita boleh pilih. Ni topik tadi tu kita dah bagi kan. Kalau ni tadi bina ayat ni bahasa Melayu kan. Jadi kita boleh pilih topik ni bawah cikgu Malik, bahasa Melayu. Okey, jangan letak bawah tempat lain. Okey, kita klik yang bawah bahasa Melayu, nanti automatik lah dia akan berada di tempat yang betul. Okey, kita dah siap dah kita punya tugasan ni kan. Okey, lepas tu kita tekan assign, terus hantar, ataupun saya suka gunakan schedule. Schedule, contohnya malam ni kita standby dah siapkan kita punya tugasan. Lepas tu kita nak post tugasan tu pukul 8 pagi esok. Pagi esok kita buat, kita schedule kan. Maksudnya dia akan automatik lah. Pukul 8 pagi esok kita tak payah nak share dah. Maksudnya dia Google Classroom dia akan share untuk kita. Kita boleh lah nak breakfast ke apa ke, tak ada masalah. Dia akan pukul 8 tepat dia akan share kan untuk kita. Itu adalah berjadual lah kita punya tu. Okey, kita tekan assign. Okey, secara automatik tugasan bina ayat tadi dah ada bawah cikgu BM, cikgu Malik tadi kan. Macam tu. Okey, itu dah, kita dah bagi tugasan kepada murid lah. Okey, jadi murid-murid dia akan dapat tugasan ni, dia akan buat lah. Lepas tu dia akan buat, dah tulis dekat kita punya Google dokumen tadi tu, dia akan hantar balik, turn in balik kepada kita.
supaya kita buat semakan, lepas tu kita return balik kepada murid benda-benda yang telah kita semak tu. Okey, seterusnya kita nak menambah bahan. Okey, menambah bahan ni macam saya cakap tadi, kita nak tambah apa-apalah yang kita boleh bagi pengetahuan tambahan kepada murid-murid. Kita klik create sini, kita klik material. Ni bahan kita lah. Bahan ni dia, kalau kita klik, dia tak ada lah due date ke apa kan. Kita cuma sebagai sumber tambahan sajalah. Okey, ni tentang contohnya seni tekat. Kita tajuknya seni tekat benang emas. Okey, kat sini kita boleh tengok buat arahan lah. Sila tonton video berikut. Okey, lepas tu kita add satu kat sini, dekat bawah ni kita add video kan. Dia sama ada dalam bentuk website, artikel dan sebagainya. Tapi ini saya cuba buat video lah. Rujukan daripada YouTube, seni tekat benang emas. Okey. Okey, dekat sini kita ada dah dia punya mana-manalah yang sesuai untuk kita ni. Tokoh craft tekat benang emas. Okey, mungkin kita boleh klik, kita boleh add dekat sini lah. Jadi murid-murid boleh tengok sebagai tambahan, ilmu tambahan. Siapa tokoh dia. Kita belajar tentang seni tekat benang emas, tapi tokoh dia siapa. Okey, contoh kita boleh tengok video ni. Okey, lepas tu kita macam tadi juga, kita share kepada siapa, kepada kelas mana. Satu dinamik ke apa kan. Okey, topik ni kita boleh letak bawah Cikgu Malik juga, sebab ini bahasa Melayu kan. Ataupun kita buat satu kategori lain pula dalam topik tu untuk kumpulkan ke semua bahan-bahan. Tak kisahlah, ikut kreativiti cikgu lah. Okay, jadi sekarang ni saya masukkan dekat bawah BM juga. Lepas tu saya post. Dia sama jugalah, tadi boleh schedule juga, ataupun kita boleh terus post saja materialnya. Okey, jadi material ni dah ada kat sini. Okey, dekat bawah kategori inilah bahasa Melayu. Okey, jadi ini pun kita boleh ubah-ubah, naik ke atas ke, nak turun ke, kita boleh drag and drop sajalah. Okey, seterusnya, okey, ni saya rasa ni dah selesai. Nambah bahan. Okey, memberi grade. Okey, seterusnya kita nak beri grade kepada murid. Kita tengok kat sini. Kita tengok sini, nampak Cikgu Zuria ini dengan Cikgu Erzi dah terima invitation saya tadi. Dia punya ni dah gelap lah. Dia punya tulisan ni dia tak kabur lagi dah. Cikgu Marida, Cikgu Muniara, okey, dan sebagainya lah. Okey, maksudnya kalau kita accept je dekat Gmail kita tu, ataupun dekat Google Classroom ni, kita klik join, kita dah masuklah secara automatik dalam kelas ni. Okey, lepas tu kita nak beri grade kepada murid-murid kan. Okey, sini saya tak bagi tugasan lagi, ataupun murid-murid pun tak buat lagi tugasan. Saya akan beralih kepada kelas saya lah. Kelas sedia ada. Kelas sedia ada, kita tengok. Okey, kalau siapa-siapa yang
dah masuk kelas satu dinamik tadi tu kan, cuba buat sikit tugasan tu, cuba submit tugasan yang saya bagi tu. Tak buat pun tak apa, je submit nanti kita boleh tengok sama-sama. Okey. Tadi apa tadi, memberi grade kan. Jadi memberi grade ni kita boleh tengok dekat murid ni lah. Setakat ni dia tak ada hantar balik lah, maksudnya saya dah assign tugasan, dah beri tugasan, tapi dia tak lagi hantar. Jadi dia akan kekal kat sini lah, assign. Okay. Okey, contoh kalau kita tengok bahagian grade tadi, okey, dekat sinilah kita nak bagi grade. Okey, bila apa ni, tugasan tu telah dihantar, kita akan dapat macam ni lah paparan ni, tapi ni kosong. Tapi mungkin kalau murid tu hantar, dia akan ada dia punya tugasan kat sini lah, sama ada dokumen, Google dokumen, ataupun gambar, ataupun slide dan sebagainya, kita ada kat sini. Lepas kita boleh gradekan dia, bagi markah lah. Kita dah semak, kita dah apa ni, kita boleh gradekan dia. Contohnya bagi markah 80 kan, contohnya. Okey, lepas tu boleh lah kena tambah komen kat sini, tahniah. Semoga bagilah sikit peneguhan sikit kan. Okey, lepas tu kita post balik, maksudnya kita post, lepas tu kita return. Ni return ni maksudnya kita pulang balik lah, tugasan tu kita dah semak kat sini kan. Lepas tu kita returnkan balik, pulangkan balik, sebab murid pun dia nak tengok apa yang dia buat betul ke tak betul kan, berapa markah yang dia dapat. Okey, itu cara kita nak memberi grade lah. Okey, seterusnya ke-8, memberi komen. Okey, kita patah balik. Macam mana nak beri komen? Okey, kita buka kelas sedia ada. Ini contoh yang okey, contohnya Nurdiana Mursal ni. Okey, dia hantar tugasan gambar. Dia tulis dalam buku, dia submit gambar. Maksudnya saya kena semak lah dia punya gambar ni. Okey, lepas tu saya boleh komen, beri tinggalkan komen lah, berdasarkan tu. Saya tekan ni, ada tambah sini kan, ada add to comment ni, nampak ni kan. Okey, lepas tu kita highlight sikit bahagian mana nak komen tu. Okey, lepas tu kita letak sini. Contohnya betul, ataupun jawapan yang betul. Okey, okey, contohlah kita komen, kita klik komen saja. Kat sini maksudnya murid tengok ni, oh jawapan ni betul. Okey, kita buat lagi kat sini. Contoh yang ni ada bahagian sini, kita letak mana tadi. Okey ni, okey, jawapan salah. Kita nyatakanlah jawapan yang betul, contohnya kan apa-apa, ataupun kita nak minta dia buat balik ke, itu terpulang pada kita lah. Okey, kita boleh
komen. Kita boleh tinggalkan komen dekat dia punya apa tugasan tu kan. Kita nak tanda apa right pun boleh sebenarnya, tapi tu kena masukkan satu third party lah kat sini. Contohnya ni open with annotate with Kami, maksudnya kita boleh tambah, kita nak tandakan guna pen merah biasanya kan. Okey, kita tik tik tik. Itu saya tak ajar lah, itu dah third party punya kan. Jadi kita belajar yang sini dulu. Okey, memulangkan tugasan. Okey, tadilah macam saya kata tadi, kita dah selesai, kita dah ni semua kan. Lepas tu kita tekan je lah return ni. Return. Saya tak tekan lah ni saya tunjuk saja. Klik je return kat sini. Nanti kan tugasan ni dah diberi balik kepada murid kita tu. Okey. Okey. Seterusnya yang terakhir dah terakhir dah ni 10. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak semak tugasan-tugasan lah satu kelas kan. Okey, kita pangkah je. Kita bagi. Okey, kita boleh klik grade sini. Dekat sini dia macam ada satu analisa lah murid-murid semua yang buat kan. Berapa dia dapat, berapa markah yang dia dapat, kita boleh tengok sini. Siapa yang buat, siapa yang tak buat, kita boleh tengok sini lah. Okey, bahagian grade sini nampak. Okey. Okey, tugasan-tugasan yang inilah markah-markah dia. Kalau kita nak check balik, kita klik sini, kita tengok balik apa yang dia buat. Okey, macam tu. Lepas tu kat sini kita boleh sort. Itu biasalah, kita boleh tengok. Okey, itu cara kita nak semak tugasan, ataupun kita nak semak berdasarkan murid. Okey, kita klik nama budak, nama murid tu, kita boleh tengok ke semua tugasan yang dia buat daripada awal sampailah semasa kan. Kita boleh buat semua tugasan. Kalau macam ni saya share ni, dia tak usik lah ni. Cuma satu je dia buat. Yang bawah ni dapat markah. Yang lain semua dia tak buka, dia tak ni lah. Sebab Google Classroom ni menarik, tapi yalah kelas-kelas belakang ni dia agak susah sikit lah nak kejar kan. Kalau kelas depan saya rasa kalau cikgu-cikgu gunakan Google Classroom, laju je dia orang. Tu saya kata kena kata selaras. Kalau selaras, kita buang WhatsApp, kita buang Telegram tu, kita fokuskan ni, maksudnya semua boleh gunakan satu medium yang sama. Okey, sebab media sosial tu dia bukan satu medium pembelajaran. Kalau tengok dah 5 pun, dia tak ada WhatsApp, tak ada Telegram. Tapi sekarang yang kita guna Telegram dengan WhatsApp sebab apa? Sebab kita tahu yang itu lebih mudah. Kita dah guna biasa kan, hari-hari kita guna, kita tahulah guna benda tu. Tapi kita kena beralih lah. Saya rasa kena beralih lah. Itu lebih baik lah. Okey. Rasanya itu sajalah. Kat sini kita boleh tengok lah turn in, siapa yang turn in, mana yang dia turn in, return, missing. Okey. Saya tutup dulu yang ni. Okey. Okey, saya rasa dah selesai. Kita akan tengok checklist balik lah Okey, jadi kita nak imbas balik lah apa yang kita belajar hari ni. Okey, yang pertamanya kita belajar membina kelas. Okey, yang kedua kita tukar team ataupun kita nak buat satu custom. Okey, kita buat sendiri kita punya header Google Classroom tu. Kita dah buat tadi. Kita nak tambah guru dan murid pun kita boleh buat. Jadi bila kita buat tambah guru, maksudnya dia hari-hari aktif kelas tu tau. Kita punya kelas tu akan aktif berbanding kalau kita buat dalam mengikut subjek. Hari-hari tertentu sajalah aktif. Murid kan buka pada hari ada je subjek tu. Okey, seterusnya nombor 4 membina topik. Okey, ataupun kategori tadi.
unit-unit ataupun pembahagian guru-guru subjek tadi. Okey, nombor 5 membina dan memberi tugasan. Okey, nombor 6 menambah bahan material daripada luar, daripada website, daripada YouTube dan sebagainya. Okey, yang ketujuh kita memberikan grade. Sangat-sangat penting lah kita bagi sebab murid-murid dia nak tengok apa yang dia dapat hasil daripada tugasan dia tu kan. Okey, yang ke-8 memberi komen. Bagilah peneguhan sikit, kata-kata positif sikit kan kepada murid-murid tu. Jadi dia orang rasa seronok sikit. Oh, cikgu dia puji dia lah, tugasan dia penat buat kan. Okey, nombor 9 memulangkan tugasan. Okey, kita kena pulang balik lah, jangan kita simpan je. Murid-murid tak tahu pula hari tu buat tugasan macam mana apa cerita Okey, macam tu lah. Okey, yang ke-10 semak tugasan. Kita boleh tengoklah balik dia macam analisa sebenarnya siapa yang dah buat, siapa yang tak buat. Okey, saya rasa itu saja tentang Google Classroom. Jadi kalau ada tersilap ke ataupun kekurangan, saya minta maaf lah. Okey, saya serahkan balik kepada Cikgu Najib. Okey, terima kasih kepada Cikgu Farouk atas perkongsian Google Classroom pada hari ini. Saya rasa kita kena refresh balik lah kita punya ilmu tentang Google Classroom ni. Kita kena explore sendiri, cikgu-cikgu kena ambil inisiatif lah untuk bagi masa untuk explore Google Classroom ni sebenarnya. Okey, jadi kita nak pergi kepada soalan-soalan. Ada beberapa lah soalan ataupun komen daripada cikgu-cikgu kita. Yang pertama daripada Cikgu Rosmah. Okey, boleh Farouk kita teruskan kepada soalan jawab Boleh okay. Silakan, apa dia? Alright, sebagai murid belum mahir dan tak aktif dalam penggunaan GC, bagaimana kita nak dapatkan maklum balas tugasan yang diberi? Sebagai murid belum mahir. Okey, memang starting tu memang belum mahir lah kan. Selagi kita tak ajar tu memang tak mahir lah. Jadi kita kena bermula daripada awal tu. Memang mula-mula tu memang sakit lah. Tapi bila kita dah hari-hari guna, tak ada pilihan lain, kita dah bagi pilihan lain, tu yang masalahnya. Kita bagi pilihan yang tak sepatutnya, jadi sepatutnya kita bagi pilihan yang sebenar. Portal 5 ni penat orang buat. Okey, jadi sangat-sangat susah, sangat-sangat hebat lah Portal 5 ni. Jadi kita boleh gunakan supaya inilah, supaya kita berada di landasan yang betul. Okey, jadi mana soalan tadi? Soalan dah tutup Oh ya. Okey, ini dia. Okey, jadi murid belum mahir, maksudnya kita kena ajar lah. Tugas guru-guru kena ajar, kena tunjuk macam mana nak gunakan. Itu starting tu memang kita kena ajar lah. Mungkin kita boleh buat satu sesi webinar untuk murid-murid ke apa kan. Jadi murid-murid boleh belajar step by step macam kita belajar ni lah. Okey, bagaimana nak dapatkan maklum balas tugasan. Saya tak berapa faham ni bagaimana kita nak dapatkan maklum balas tugasan yang diberi. Rasanya macam bila kita bagi tugasan tu dekat GC, lepas tu macam mana kita nak dapat macam mana kita nak tengok respon daripada murid kot. Dia data in ke yang belum ke. Ada cara lain ke? Macam selain daripada email ke, ada ke benda yang nak alert pada cikgu-cikgu? Oh, dia ni dah hantar tugasan ke memang kita dia sebenarnya maklum balas tu kita sebenarnya boleh apa macam mana kita boleh install third party lah untuk melihat pergerakan murid dalam tu, sama ada dia login ataupun tak sebenarnya. Tapi itu next lah, mungkin next kita akan belajar lah benda tu Tapi maklum balas tugasan tu tadi dah rasanya melalui komen tadi, rasanya boleh lah kita buat maklum balas. Okey, rasa menjawab soalan tak? Lepas tu tadi dah alang-alang sebut terpati kan. Lepas tu ni Cikgu Zuriana pun tanya nak tahu yang terpati tu. Third party, kalau yang third party ni kita boleh tambah extension lah. Macam biasa kita boleh add extension. Contohnya kita nak tanda menggunakan pen merah dekat tugasan murid-murid gambar tu kan, kita boleh tick
Sebab dalam Google Classroom dia tak ada benda tu, tik-tik tu, dia ada cuma boleh komen saja. Okey, jadi kita kena install satu, antaranya Kami lah. Kami kita boleh annotate lah, annotation punya third party. Kita boleh tinggalkan kesan tanda right tu. Yang itu kena bayar ke? Ke macam kita install tak payah, dia ada yang free. Dia macam add extension dekat Google Meet. Okay. Kita boleh add saja. Okey, ada lagi soalan sekejap Okey, Cikgu Zul tanya, notification yang murid dapat tu semua via email tu, maksudnya murid kena alert email hari-hari? Betul. Okey, notification ni dia akan dapat melalui email. Okey. Sebab kita sebenarnya nak latih murid sebenarnya check email dia orang. Bukan kita berkomunikate melalui WhatsApp sebenarnya. Kita nak latih murid dalam situasi akan datang, dalam alam universiti, alam pekerjaan. Kita nak bagi dia orang latih dululah. Email tu kena check lah email masing-masing. Itu dah free dah kan. Google dah bagi free, KPM dah bagi free, sponsor berbayar tu sebenarnya. KPM bayar mahal. Saya tak ingat berapa ringgit, tapi mahal jugalah. Bulan-bulan kena bayar tu. Okey, jadi kita kena gunakan lah dia punya email tu. Maksudnya kena login lah dalam peranti tu, kena alert sentiasa. Okey. Lepas tu kena alert tu boleh tambah macam notification kan. Jadi bila telefon tu berbunyi je, dia kena check lah, kena check. Okey. Next. Okey, ni macam ni Cikgu Shima dia tanya, cikgu lah kan yang kena beritahu pada murid lihat pada Google Classroom tugas yang dibuat. Betul tak cikgu? Betul lah tu. Memang cikgu kita kena beritahu. Kalau kita dah ada jadual tu, senang lah murid-murid boleh tengok jadual tu. Tugasan sepatutnya hari ni ada BM. Okey. Murid kena alert lah. Hari ni ada BM. Okey, terus check Google Classroom. Okey. Tak payah kita gunakan medium lain pula. Okey. Itu dah jadi dua kerja kan. Kita share dekat WhatsApp, lepas tu kita share dekat Google Classroom juga. Jadi murid mungkin dia buat dekat WhatsApp je terus tugasan tu. Jadi buat apa dia nak buka Google Classroom kan? Dia pun pening. Dua-dua nak kena buat. Jadi kita cuma maklumkan, mungkin maklumkan. Okey. Maklumkan tugasan ada di GC tugasan. Kita bagi tugasan macam tu je. Jangan bagi link terus, jangan bagi kuis terus dalam tu. Okey. Ni ada satu lagi persoalan daripada Cikgu Julia. Tadi Cikgu Farouk ada tunjuk nak cari bahan dari drive, file, link dan YouTube. Boleh tak tunjukkan ambil bahan dari drive dan macam mana nak save bahan kita dalam drive? Okey, macam mana Okey, kita tunjuk balik Okey, kalau kita buat kita buat tugasan semua tu, dia akan automatic save dengan dalam kita punya drive tu. Cikgu nak check balik, cikgu pergi je lah ke Google Drive. Dia senang je, dia automatic. Kalau Google punya produk ni dia senang, dia automatic save dalam Google Drive tu. Jadi cikgu cari je lah, buka lah cikgu punya Google Drive tu kat sini kan. Cikgu check balik ataupun cikgu search balik dekat situ. Saya buka sekejap lah tengok cikgu loading pula dah. Okey, kat sini sebenarnya dah ada dah tugasan tadi tu. Okey, tugasan dia dah ada dah kat sini sebenarnya. Semua dah ada dekat sini. Jadi kita boleh search saja. Yang ni hari ni tadilah kita share. Semua dia akan automatic simpan dalam drive. Okey. Ada lagi je? Setakat ni itu sajalah. Yang lain-lain tu semuanya lebih kepada itulah komen-komen terima kasih lah semuanya. Okey, jadi saya dah ada kongsikan link kehadiran untuk hari ini.
Jadi cikgu-cikgu bolehlah pergi dekat message tu, saya dah pin kan message tu, ataupun cikgu boleh klik dekat link kehadiran hari ini, kita akan kongsikan lah. Jadi cikgu-cikgu jangan lupa untuk isi kehadiran, sebab untuk hari ini dan semalam saya akan key in dalam SPM KPM. Yang minggu lepas punya dah isi dan dah disahkan oleh PCB. Jadi kalau siapa yang tak isi kehadiran tu macam rugilah dia punya kredit kan, kredit 1 jam tu. Walaupun 1 jam tapi sebenarnya sangat-sangat berharga untuk kita punya kredit ataupun untuk mata kredit CPD. Okay, jadi rasanya itu saja kot untuk itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Ada apa-apa lagi Cikgu Farouk nak tambah? Setakat ni tak adalah. Cuma Google Classroom ni sangat-sangat penting lah. Saya kata tadi dia sangat-sangat penting sebagai asas. Kita nak belajar aplikasi apa pun, kita boleh integrate sebenarnya dalam Google Classroom. Kita boleh share je link ke apa-apa dalam Google Classroom. Jadi itu lebih mudah lah. Macam saya kata, dia merupakan satu tapak kelas kita lah. Kita nak guna satu medium khas. Jadi sebarang kekurangan ataupun kesilapan dalam menyampaikan sesi perkongsian ni, saya minta maaf lah. Saya pun tak boleh nak guna secara 100% sebenarnya Google Classroom ni, sebab saya berada di murid yang agak lemah. Jadi saya terpaksa ikut flow murid tu lah. Murid tu dengan parent dia kena kalau tak saya kena berganda-ganda kerja lah. Saya nak kena ulang-ulang balik benda yang sama kan. Jadi kalau semua pakai itu cantik lah. Saya serahkan balik lah. Okey, ini ada satu cadangan lah ni kan, daripada Cikgu Niarah. Boleh tak lepas ni tolong tunjuk cara nak guna Google Drive dan manage file kita? Yang ni kita boleh fikirkanlah juga kan Farouk untuk perkongsian seterusnya. InsyaAllah. Itu satu benda, topik yang barulah. Topik ni tentang pengurusan kita punya file. Dia sebenarnya Google ni senang. Kita kalau duk fikir macam mana pembantu guru tak ada kita beban kerja kan. Sebenarnya aplikasi Google ni sebenarnya dia memudahkan kita. Kita boleh jadikan dia sebagai pembantu kita lah. Kita nguruskan file, mudah nak cari bahan, mudah nak organize kita punya kelas, meeting dan sebagainya. Menguruskan kita punya email kan, kita ada cara dia lah. Tapi itu kena belajar lah. Mungkin untuk sesi seterusnya insyaAllah kita boleh jumpa kot Cikgu Wan Fadil. Cikgu Wan Fadil pun ada komen kat sini kan. Dia kata guna buka Google Drive ni macam file explorer dalam PC kita. Jadi Cikgu Wan Fadil ni pun antara guru yang pakar dalam bab-bab ni. Jadi mungkin kita boleh jemputlah Cikgu Wan Fadil untuk cikgu kita sepatutnya dah kita kena belajar lah gunakan drive ni, cloud based storage ni kan. Sebab dia senang, dia mudah, dia tak pening kepala kita nak cari pen drive kita eksternal kita, ataupun kita punya pen drive rosak ke apa kan. Jadi kita punya Gmail tu dah ada dah. Kita masuk Gmail, benda tu dah ada tersimpan dalam kita punya drive. Jadi kita tak makan lah kita punya storage memory dekat laptop kan. Okay, jadi rasanya itu saja kot. Itu sajalah perkongsian kita untuk pagi ini. Terima kasih diucapkanlah sekali lagi kepada Cikgu Farouk atas perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga dapat membantu guru-guru sedikit sebanyak dalam melaksanakan sesi PDPR dengan lebih menarik. Tadi pun saya dah kongsikan link kehadiran. Jadi mintalah siapa-siapa yang dah menonton ni tolong isi kehadiran cikgu-cikgu untuk saya key in dalam SPFPM. Dan jangan lupa untuk sesi perkongsian seterusnya insya-Allah pada minggu hadapan lah. Kita dah adalah 2 orang cikgu yang bersedia nak kongsi ilmu. Walaupun nampak macam simple, tapi sebenarnya bila kita kadang-kadang tu untuk cikgu-cikgu ni, okey, baru tahu. Kita sama-sama belajar kan. Tajuk tu nampak macam simple, rasa macam simple je. Tapi mungkin ada cikgu-cikgu yang tak pernah tahu ataupun tak pernah guna aplikasi sebelum ni. Jadi dia kata, okey, boleh guna. Macam tu.
Alright, jadi kita tunggulah perkongsian seterusnya pada minggu, insyaAllah kita akan umumkan pada pada masa dari masa ke semasa. Okey, jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang menonton hari ini, dah sampai 40 views tadi. Alhamdulillah, harapnya lepas ni lagi ramailah yang dapat luangkan masa untuk bersama-sama dengan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.